Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini dalam kuliah duha. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas saya cerita pasal korban. Bulan 6 kan. Jadi buku ni saya baca 28 bulan 5. 28 bulan 5. Muka surat 87. Kan 28 bulan 5 sebelum tu lah. Ni saya tanda ni 28 bulan 5 Monti. Jadi saya nak baca hari ni muka surat 87. Betul lah. Okay, tengoklah solat dalam kenderaan. Solat dalam kenderaan. Betul ya tuan? Ya. Solat dalam kenderaan. Dalam kereta boleh bayar? Boleh? Atas motor? Atas motor boleh bayar? Boleh. Tengok. Okey, jika seseorang itu tidak dapat melakukan solat di daratan kerana sedang berada di dalam kenderaan, maka itu bukan halangan baginya untuk meninggalkan solat. Jadi tak boleh cari alasan lah. Saya tak payah macam mana saya duduk dalam kereta, tak boleh sembahyang, tak upaya lah duduk dalam kapal terbang, jadikan alasan untuk tak sembahyang. Tak boleh, dia kena sembahyang. Terdapat kelonggaran bagi seseorang yang sedang berada di dalam kenderaan untuk melaksanakan tiang agama ini. Kelonggaran tu disebut sebagai rukhsah. Dia beri keistimewaan. Syariat memperuntukkan kaifiat khusus melakukan solat di dalam kenderaan. Yang penting solat fardu tidak boleh diabaikan. Kena sembahyang. Dia pasal sembahyang ni satu-satunya ibadat yang tak boleh tinggal sama sekali. Tak ada pengecualian. Ibadat yang lain dia ada. Kalau puasa, saya apa tak puasa, saya sakit tu keuzran. Sakit tak bahan tangguh, makan lu nanti siap qada balik. No. Pasal apa hang tak bayar zakat? Saya nak bayar zakat kerana saya ni penerima zakat. Tak mampu. Tak apa. Esok kalau hang dah jadi kaya, bayar zakat. Awak hang tak pergi menunaikan haji, saya nak pergi lah. Main-main surat. Umur 65 tak boleh. Contohlah bangun ni kan. Jadi dia ibadat tu dia boleh tangguh sehingga betul-betul mampu. Tapi sembahyang tak ada. Sebab dia sukat dengan kemampuan. Kalau tak mampu sembahyang dengan sempurna, sembahyanglah dalam keadaan yang uzur. Ini buku kita ni tunjuk sembahyang uzur lah. Habis. Soalan nombor 90. Terangkan kaifiat solat dalam kenderaan. Kaifiat solat dalam kenderaan. Solat dalam kenderaan bermaksud solat di dalam kapal. Siapa bisa naik kapal? Kapal. Tak pernah naik kapal? Kapal besar tak pernah naik? Saya tak pernah. Kapal terbang. Terbang beza. Sampan beza. Perahu beza. Kereta api beza. Lori, bas, kereta dan kenderaan-kenderaan lain. Ini maksud kenderaan yang kita akan melakukan solat di dalamnya. Terdapat dua situasi solat dalam kenderaan, iaitu solat ketika kenderaan masih belum bergerak dan solat ketika kenderaan sedang bergerak. Dia ada dua keadaan. Kenderaan tu tak bergerak lagi, ada cara sembahyang dia. Kenderaan tu dah bergerak, ada cara dia sembahyang. Dia tak sama keadaan tu. Okey. Penjelasannya seperti berikut. Jika kenderaan belum bergerak, maka solat hendaklah dilakukan di luar kenderaan supaya semua rukun solat dapat dilakukan dengan sempurna. Di samping dapat menghadapkan diri ke arah kiblat, kerana menghadap ke arah kiblat adalah syarat sah solat. Kalau kita
nenek berterbang. Dia tak terbang lagi. Waktu semayang dah masuk dah. Semayang di luar lah. Terus ada semayang lagi terbang. Semayang di luar. Kalau boleh. Tapi kalau masa suntuk, depan dia ada terzam. Sama lah naik feri ke, naik kenderaan-kenderaan mana-mana. Pasal apa dia suruh semayang di luar kenderaan? Sebab dia suruh buat dengan sempurna. Boleh menghadap kiblat. Dan kenderaan belum tentu boleh menghadap kiblat. Okey, dua, jika kenderaan belum bergerak tetapi terdapat kesukaran untuk solat di luar kenderaan, seperti kenderaan sudah hampir bergerak atau takut barang yang ada dalam kenderaan hilang, atau ada musuh di luar kenderaan, maka harus solat dalam kenderaan dengan syarat semua rukun solat seperti rukuk dan sujud dilakukan dengan sempurna. Jika solat tidak dapat dilakukan dengan sempurna kerana kesukaran, maka gugur kewajipan menyempurnakan rukun-rukun yang sukar. Baliknya hendaklah dilakukan mengikut kadar keupayaan. Itu juga solat wajib menghadap ke arah kiblat kerana ia adalah syarat sah solat. Ni kalau kenderaan belum gerak, kita duduk dalam kenderaan tapi tak boleh nak keluar sembahyang. Kita dah masuk dah. Kita dah masuk. Kita kena keluar lah. Pasal apa tak boleh keluar? Pasal tak boleh keluar? Pasal kenderaan dah nak berjalan dah. Pada masa tu waktu dah masuk. Kalau kita keluar, kenderaan tinggal kita. Satu. Ataupun kita nak keluar, kita nampak musuh dah keluar. Musuh tu musuh yang bahaya pada kita lah. Musuh yang bahaya pada kita. Dia ada pistol, ada bom. Dia tak bak kalau pegang pistol tu orang report polis. Tapi bahaya lah. Dia remote kita mampu. Jadi kita pun tak berani nak keluar. Pada ketika tu kita sembahyang dalam kenderaan. Ataupun kita nak keluar, barang kita yang bernilai tu takut hilang. Kita nak keluar, barang tu dia berat. Kita buat di tempat tak barang tu. Lagi aku keluar lagi siapa-siapa di balas saya kan. Jadi kita sembahyanglah dalam kenderaan. Sembahyanglah dalam kenderaan. Tetapi oleh kerana kenderaan belum bergerak, kita kena sembahyang cara sembahyang atas darat. Kena berdiri, kena buat macam mana kita sembahyang dalam surau. Tak ada apa nama sembahyang macam mana duduk atas kerusi, tak boleh. Dia kena sembahyang macam mana kita sembahyang di darat ketika kenderaan belum bergerak. Dan wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Baik. Jika terdapat kesukaran, ni kenderaan tak bergerak ni. Jika terdapat kesukaran, barulah ada kelonggaran. Barulah ada kelonggaran, boleh melakukan solat dalam kenderaan secara tidak sempurna. Artinya secara uzur. Mungkin pada ketika tu tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri, hanya duduk sahaja. Rokok mungkin kita tak rokok dalam keadaan berdiri, rokok dalam keadaan duduk. Sujud pun kita tak pergi ke lantai. Sujud lantai belum boleh tadi kita tu. Orang duduk pijak lah. Tapi kita lepek. Kita boleh sujud cara tunduk. Yang melebihkan kadar tunduk tu lebih daripada kadar rokok. Okey lah. Dan masih lagi kena menghadap kiblat. Ni cerita kenderaan tak bergerak lagi. Okey. Yang ketiga, jika kenderaan telah atau sedang bergerak. Telah tu maksud dia jalan dia. Telah tu maksud dia berjalan. Sedang bergerak, mana dia tengah ni. Kalau kapal terbang, dia tengah terbang. Kalau kapal, dia tengah belayak. Kalau kereta, dia tengah. Kapal terbang, kapal belayak. Kapal terbang, dia terbang. Kapal belayak. Feri belayak. Kereta dia bagaimana? Kereta dia bagaimana? Siapa pandai? Jalan dia tak ada kaki. Mampu. Kereta dia bagaimana? Dia boleh bergerak lah. Bergerak. Bergerak. Sebab tu orang panggil pergerakan lalu lintas. Okay.
Jika kenderaan telah atau sedang bergerak, maka solat wajib dilakukan seperti di luar kenderaan, iaitu melakukan semua rukun solat dengan sempurna sekiranya berkemungkinan buat demikian. Jika tidak mungkin berbuat demikian, maka solat dilakukan mengikut kemampuan. Solat yang sempurna boleh dilakukan dalam kenderaan yang besar, luas dan tinggi seperti kapal, di mana solat boleh dilakukan secara berdiri, rukuk boleh dilakukan dengan menundukkan badan sehingga menyamai punggung dan kepala, sujud boleh dilakukan dengan meletakkan semua anggota sujud di lantai, dan bacaan tasyahud awal dan akhir boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Wajib menghadap kiblat sepanjang kenderaan bergerak jika mungkin buat demikian, tapi mengenai menghadap kiblat semasa takbiratul ihram dan tidak menghadapnya lagi selepas itu kerana sukar disebabkan pergerakan kenderaan. Baik, kenderaan yang sedang bergerak pun, kalau kenderaan tu besar, kita boleh semayang macam terdarat, kita boleh semayang uzur, kita kena semayang macam terdarat juga. Tapi Langkawi naik Roro apa? Dua kali naik Roro situ tu express apa? Auto express. Dia ada suruh saya semayang 5 orang lagi diri. Macam mana kita semayang di dah menghadap kiblat, set kiblat, boleh menghadap kiblat, tak ada masalah. Jadi kalau kita contoh macam di Roro tu lah, kita duduk di kursi kita, sedangkan atas ada surau, kita semayang di kursi kita, semayang kita tak sah, sebab kita semayang tak sempurna. Dan ada kemudahan untuk semayang yang sempurna di dalam kenderaan. Kalau macam dalam kapal terbang, kot susah sikit. Dalam kapal terbang kot susah. Tapi kalau dalam kapal tu, hak besar-besar tu, memang boleh kita semayang dengan sempurna. Menghadap kiblat lah. Tapi kenderaan bergerak menghadap kiblat tu, kalau hak jarak dekat, kita tahu lah. Tapi Langkawi tu. Tapi kalau pi macam kapal terbang, dia membelakangkan kiblat, pergerakan dah. Kita nak menghadap berat. Jadi pada ketika itu menghadap kiblat dalam kemampuan kita, upaya kita untuk menghadap kiblat, baru kita menghadap. Tapi kalau tak boleh, tak nak kata apa, dikecualikan. Habis. Jika waktu solat masih ada dan sempat melakukannya selepas keluar dari kenderaan, maka tidak sah solat jika tidak dilakukan secara sempurna. Oleh itu, jika sempat solat di luar kenderaan, maka solat hendaklah dilakukan apabila kenderaan telah berhenti dan penumpangnya telah keluar dari kenderaan. Jadi kalau kita nak sembahyang dalam kenderaan ni, dia ada tengah terbang, dia tengah belayang, tengah bergerak, kalau kita boleh buat dengan sempurna, silakan. Tapi kalau kita dijangka sampai waktu solat masih ada, kita sembahyang cara tak sempurna, sembahyang kita tak sah. Sembahyang kita tak sah. Kita sampai kita kena ulang lagi. Jadi macam contoh penerbangan orang naik terbang daripada Kuala Lumpur mai start. Kuala Lumpur mai start penerbangan lebih kurang 50 minit. Kalau nak turun babuh ada sejam kan. Tapi kadang-kadang lebih tu. Naik ladies and gentlemen, we are landing shortly from Behang lah. Terminal shortly at apa nama? Sultan Abdul Halim Airport. Terang anak landing tu, landing tu. Terang dia nak buka pintu keluar tu, perasaan 10 minit lebih. Terang nak keluar lah. Tapi kita katalah sejam saja, sejam. Kalau kapal terbang, dia terbang daripada KLA tu pukul 1:30. Sama-sama dengan Zuhur masuk 1:30. Dia main 1:30 dia terbang. Dia mula bergerak terbang 1:30. Dia sampai di lapangan terbang Sultan Abdul Halim pukul 2:30. Zuhur ada lagi. Betul tak? Zuhur ada. Kalau celah-celah tu kita ada sembahyang lepas terbang, turun kena sembahyang lagi. Sembahyang kita tak sah. Sebab kita tak boleh buat dengan sempurna. Dia kata turun buat lambat kena surau orang ramai apa semua. Dekat-dekat tu ada masjid. Betul tak? Zuhur ada lagi.
Jadi kalau siapa-siapa yang jangka dia akan sampai ke destinasi, waktu semayang tak ada lagi, jangan semayang dalam kenderaan, tunggu sampai baru kita semayang di darat. Orang yang dijangka tak sampai ke destinasi, dalam waktu perjalanan barulah ada kelonggaran semayang dalam kenderaan. Ada kelonggaran semayang kenderaan pun ada dua keadaan. Kalau boleh buat dengan sempurna dan kenderaan tu besar, semayanglah dengan sempurna jangan kita buat darat. Kalau tak boleh sempurna, barulah kita semayang cara orang yang uzur, semayang dua atas kursi, tunduk begitu, dan begitulah perbuatan-perbuatan semayang cara orang semayang dalam kenderaan. Habis 91 ke surat 92. Adakah solat yang telah dilakukan dalam kenderaan wajib diulang atau diqadha apabila penumpangnya sudah sampai ke tempat yang dituju? Adakah solat yang telah dilakukan dalam kenderaan wajib diulang atau diqadha apabila penumpangnya sudah sampai ke tempat yang dituju? Jawab dia, orang yang solat dalam kenderaan kerana tidak mungkin dapat melakukannya di daratan, tak boleh buat darat kerana bimbang berakhir waktu solat, takut ada, atau takutkan musuh di daratan, atau bimbang keselamatan harta berharga yang berada di dalam kenderaan, adalah termasuk dalam kategori orang uzur. Oleh itu solat yang dilakukannya dalam kenderaan adalah sah lagi dia mengikut cara-cara solat dalam kenderaan. Okay. Oleh itu dia wajib oleh itu dia tidak wajib mengulangi atau mengqadha solatnya apabila sampai ke tempat yang dituju. Pasal apa? Pasal masa akan habis ke tu lah. Dia tak kena qadha, tak kena ulang. Begitu juga orang yang melakukan solat secara sempurna dalam kenderaan, walaupun tidak termasuk dalam kategori orang yang uzur, maka solatnya sah dan tidak wajib diulang. Dan berjalan sampai-sampai dia sembahyang elok, menghadap kiblat apa semua, tak kena ulang. Kalau dia buat dengan sempurna, dia tak kena ulang. Adapun orang yang solat dalam kenderaan tetapi tidak melakukan semua atau sebahagian rukun solat dengan sempurna, maka wajib baginya mengulang solat jika waktu solat belum berakhir semasa dia sampai ke tempat yang dituju dan telah berhenti. Ini saya beri penjelasan sikit. Kalau kita ambil contoh duduk dalam bas lah, peterbang lah, kalau kita berasa masa akan habis, mayang dalam kenderaan, masa akan habis, tiba-tiba sampai habis semua. Dia maksud macam ni. Kalau kita kata macam ni lah, Aisyah 8.50 3 kan, tak kapal terbang landing pukul 8.50 ataupun dia landing 8.45. 8.45 walaupun landing, sebenarnya kita belum sampai sebab kita tak keluar ni. Landing kita tak selamat mendarat di Lampungan Terbang Sultan Abdul Halim. Dia kata tuan memang lepas tu dia kata apa semua tu, elok-elok kita keluar, buka pintu, masuk Aisyah, sampai tu maksud kita dah keluar, masuk Aisyah, bermakna kita masih dalam perjalanan. Jadi kita hak semayang kita tadi ni cara uzur kan, tak perlu diulang, diulang semayang. Ada satu keadaan lagi, orang tu dia semayang, dia jangka, dia sampai tu Aisyah masuk. Ni naik pertama maghrib kan, dia jangka Aisyah masuk, jadi dia semayang sedap. Lepas tu pilot tu pun nak bagi orang semayang, dia tekan laju. Pilot tekan laju, kira orang terbang lah. W8 kata habis lah, 7.45 terbang, 7.45 sampai 8.45 kan, 7.45 dia terbang tu, pukul 8 sampai lah, laju
Laju sampai Permengkeri main suar-suar ayam tu mendarat tu ya. Laju selalu Tapi dia semayang lah. Dia semayang. Sebab dia jangkaan dia, penumpang dia jangkaan dia tak ada. Tiba-tiba sampai awal. Maka semayang hak dia dalam penumpang automatik terbatal. Kena semayang lain. Sebab dia buat dengan tak sempurna, itu dilakukan cara orang uzur. Itu contoh dah. Dia memang duduk tu kenderaan duduk tang kita boleh penderas. Terbang semua. Cuma dia standard dah. Dia buat dah speed track lah. Dia boleh penderas. Tapi kalau laju betul mampu kita lah. Okey. 92. Jika terperangkap di jalan raya disebabkan kesesakan lalu lintas, bolehkah melakukan solat dalam kenderaan? Jawab ada. Jawapannya bergantung pada sempat atau tidak sempat dilakukan solat dalam waktunya. Apabila kenderaan selamat sampai ke tempat yang dituju, atau sekurang-kurangnya memungkinkan kenderaan itu berhenti di suatu tempat untuk membolehkan penumpangnya melakukan solat. Jawapan dia tu. Penjelasannya, jika waktu solat dijangka berakhir semasa penumpang masih lagi berada dalam kenderaan, maka wajib bagi penumpang solat dalamnya. Wajib menghadap kiblat jika boleh menghadapnya, dan gugur kewajipan menghadap kiblat jika tidak berkeupayaan. Perbuatan-perbuatan solat seperti rokok, sujud dan duduk membaca tasyahud dilakukan mengikut keupayaan kerana keuzuran. Solat itu sah dan tidak wajib diqadha. Ni cerita ni jalan raya, maksudnya kenderaan tu hanyalah bas lori, kereta. Bas lori, kereta, ambulan, van kelang, dia orang tu lah. Okey. Kesesakan di jalan raya ni dia ada dua. Satu lebuh raya, satu jalan biasa. Kalau jalan biasa, jalan lebuh raya, memang jenis macam musim perayaan kan. Kalau dia panjang. Saya ni antara orang yang cemuih lah kalau naik jalan yang tak berjalan apa, sikit jua. Lama cemuih. Kalau dia terlalu panjang, kita nak berhenti tepi tak boleh. Boleh nak berhenti tepi tak boleh. Nak tunggu sampai RNR lambat lagi. Kan susah lah. Waktu semayang dijangka akan berakhir. Maka pada ketika itu semayanglah dalam kenderaan. Ayat semayang macam saya tunjuk tu lah. Sebotol ni 5 orang boleh semayang. Dia konsep sapu bukan masuk. Kalau macam kita di luar tu, kita cerok bagi puas hati kan. Ambil semayang dalam kenderaan. Okay, lah? Kalau kita dijangka waktu akan berakhir dalam kenderaan, sampai itu berakhir, wajib semayang dalam kenderaan. Cuma peringkat awal dia kata menghadap kiblat kalau mampu, kalau boleh. Tapi kalau payah tak boleh nak menghadap kiblat, maka syarat itu dikecualikan. Habis. 2. Jika waktu solat dijangka berbaki semasa penumpang sampai ke tempat yang dituju, atau kenderaan boleh berhenti di tempat yang boleh melakukan solat, maka tidak sah solat jika dilakukan dalam kenderaan, kecuali jika solat boleh dilakukan dengan sempurna. Dalam konteks kesakan lalu lintas, solat tidak mungkin dilakukan dengan sempurna kerana kenderaan yang terlibat sama ada bas, lori, van dan kereta. Dalam kenderaan yang dinyatakan antara perbuatan-perbuatan solat yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna, seperti berdiri tegak, rokok, sujud dan duduk macam tasyahud. Ini keadaan yang kedua. Kalau kita jangka sampai waktu duduk ada, jangan sembahyang dalam kenderaan. Saya nak kena ulang balik. Ataupun dalam kenderaan boleh berhenti. Kalau kita jalan biasa, bukan highway lah. Jalan biasa memang, jalan biasa mesti perayaan, kereta banyak.
Tapi kita boleh berhenti, kita tekan brek, tekan minyak, tekan brek, tekan minyak, jumpa masjid, berhenti je. Dan yang Quran juga tak sah. Tekan brek, tekan minyak, tekan brek, jumpa masjid, berhenti. Jumpa surau kah, jumpa kedai makan kan, jumpa bangunan kan, berhenti je. Untuk melakukan solat. Tu saudara. Okey, 93. Bagaimanakah kaifiat solat bagi nelayan yang menangkap ikan di laut, yang menaiki bot atau sampan kecil yang boleh muat seorang atau dua orang penumpang sahaja? Orang pergi ke laut, hobi orang ada suka pergi ke laut. Macam mana cara nak sembahyang? Dia naik kapal kecil atau bot kecil, sampan. Macam mana cara nak sembahyang? Ada dua jawapan. Satu, jika waktu solat masih berbaki, apabila selamat sampai di daratan, maka dia hendaklah solat apabila sampai di daratan. Kalau dia macam ni, dia pergi ke laut, duduk lambut ni, dia pergi ke laut lepas Lahore. Lepas Lahore, tahu tak Lahore apa dia? Azhar. Tak tahu. Pasal bawa orang pergi Lahore. Pasal bawa orang pergi Lahore. Tak tahu. Panggil Lahore ni nak tunjuk kata kita ni orang Kedah. Sebab tu kita pergi Lahore. Itu cara dah. Orang tu dia pergi ke laut selepas Zuhur. Selepas Zuhur. Sajalah dia pergi mengai-mengai candak sotong apa. Dia cadang nak balik sebelum maghrib. Belum maghrib tengah asar dah sampailah, dia pisah di lautan. Kemudian di lautan dalam, laut mana dalam. Dia pergi dekat-dekat tu lah, dia cadang nak balik lah. Dia kata kalau aku pergi dalam pukul 2, dalam pukul 5 sampai balik lah, lebih kurang tu lah. Agak-agak lambut dia boleh 5-6 kilo ikan cukup lah, 5 sampai balik lah. Dan dia dah dapat ikan, dia pun nak balik. Dia jangka pukul 5 boleh sampai, dia mau pukul 6 tak apa lagi, maghrib 2.30 kan. Dia pun speed boat dia tu, dah dapat ikan banyak, dia pun balik. Speed lah. Sampai di darat pukul, jangka sampai pukul, kata sampai pukul 5 lah, sampai dalam pukul 6.30. Dia tak boleh sembahyang dalam bot. Sebab dia sembahyang dalam bot, dia tak boleh sembahyang yang sepenuh, dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri lagi, bot berdiri atas dia. Jadi dia kena sembahyang yang sepenuh, maka dia kena speed boat tu balik main ke darat. Dia kena sembahyang di darat, di daratan, di pantai. Dia kata nak balik rumah tak dan. Rumah tertalin. Sembahyang di pantai tu. Dia kata seluar basah. Adakah syarat sembahyang seluar kena kering? Sembahyang seluar basah sah tak? Sah tak? Tak sah, pasal dia kencing. No, gitu. Okey, kalau seluar basah pasal kena ayat hujan, ayat laut, sembahyang sah, tak masalah. Sembahyang sah. Habis. Jadi kalau dia gegah sembahyang juga di dalam bot tu, sia-sia lah. Mana tak sah, nak kena ulang balik. Habis. 2. Jika waktu solat dijangka berakhir apabila sampai di daratan, maka dia wajib solat di dalam bot atau sampan. Bot kecil itulah. Disebabkan kesukaran berdiri, dia hendak solat dalam keadaan duduk. Semasa rukuk, dia hendaklah menundukkan badannya ke bawah. Semasa sujud, sekali lagi dia menundukkan badan ke bawah dan kadar tunduknya melebihi kadar rukuk. Solatnya sah dan tidak wajib diqada kerana dia tergolong dalam kategori orang yang uzur. Dia ada dua jawapan. Jawapan kedua, kalau dia cadang nak beli pukul 5 sampai dekat di ikan dapat banyak, dia syok tahu kait dapat, dia minat tengok jam 6.45 tu
dia kata ada nak dak ni, nak balik sembahyang di darat ni, dia speed. Dia jangka dia speed tu sampai-sampai sama arah dengan maghrib. Sama arah dengan maghrib. Memang tak ada lah. Maka pada ketika itu mau tak mau dia kena sembahyang dalam but. Dia kena sembahyang lembut, tapi dia sembahyang lembut tak boleh sembahyang sempurna. Dia sembahyang duduk kat takbiratul ihram. Sembahyang duduk lah. Rokok pun cerau tu. Maka sembahyangnya adalah sah kerana dia dia apa? Termasuk dalam kategori orang yang uzur. Habis. Okey, ni soalan. Orang Langkawi tanya saya. Dia ingat tanya banyak tahun lah, jawab dah. Dia tanya saya, boleh tak kita pergi ke laut ni, duduk dalam bot tu, sembahyang Jumaat. Oh, sembahyang Jumaat soalan tu. Duduk masjid, duduk atas darat, tak pernah Jumaat tu. Soalan dia, boleh tak kita duduk dalam bot sembahyang Jumaat? Saya jawab boleh. Boleh. Seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Dia tanya, saya bukan masuk duduk satu bot. Bot masing-masing. Bot masing-masing. Kalau kita pergi 3 orang lah, masing-masing seorang satu bot lah. Duduk dalam bot masing-masing. Boleh tak main Jumaat? Mana salah seorang duduk dalam bot tu dia jadi tok imam, dua lagi jadi makmum. Saya jawab boleh, dengan syarat bot tok imam kena duduk depan, bot makmum belakang, bot makmum 2 orang tu duduk belakang dia, ataupun duduk kemak-kemak, jadi kedudukan dia tu depan. Tu maksud dah. Dan cara yang kedua, jarak di antara bot makmum dengan bot tok imam tu tidak boleh melebihi 300 hasta. 300 hasta tak sah lah. Macam jarak kita sembahyang dalam apa, masjid tu, 300 hasta. Oh boleh tu. Saya kata boleh tu. Boleh apa? Tapi dia tanya orang kenapa buat pun. Saya tanya lah. Boleh. Tapi dalam boleh tu dengan syarat lagi. Masa itu layak. Dengan syarat pastikan bot makmum tak potong bot tu imam. Bot dalam jalan. Bot dalam bot jalan. Pastikan bot makmum tak potong bot tu imam. Terima Allahu Akbar, sedang-sedang bot makmum ada depan. Maka makmum 3 tu dia wajib mufarakah. Mayang tok imam sah, mayang makmum kalau dia tak mufarakah batal. Sebab dia dah mendahului itu tok imam. Dia ambil lah, tapi tak buat mengurung saja tanya. Okey. Patah balik ada satu lagi, lupa apa. Sembahyang dalam kenderaan ni, dalam kereta lori bas. Yang boleh sembahyang dalam kenderaan tu hanyalah penumpang sahaja. Driver tak boleh. Driver tak boleh. Tak sah. Pasal apa driver tak boleh? Siapa driver tak boleh? Siapa driver tak boleh? Pasal dia ada sebab. Driver tak boleh sembahyang dalam kenderaan kerana menjejaskan keselamatan, membahayakan dirinya dan penumpang. Kalau dia seorang pun tak boleh, dia bawa penumpang pun tak boleh. Jika waktu solat akan berakhir dalam perjalanan, dia ni kerana tak boleh berhenti, tak apa, dia tak berdosa kerana tak bayar. Sampai lagi dia qada sembahyang. Sampai lagi dia qada sembahyang. Kalau driver mayang berat, dia bayar. Penumpang kata tak lagi jatuh ke orang bayar. Dia dia buat tak boleh. Terus saya tarang. Habis. Sampai tajuk berikutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat.
Menghadap ke arah kiblat adalah salah satu syarat sah solat. Dia bukan rukun, dia syarat sah solat. Kalau kita tak menghadap kiblat, tak sah. Ni kiblat belah mana ni? Ya Allah. Kiblat belah ni? Itu lah. Kita tengok selau. Betul tak? Okay. Dalam keadaan masyaqqah atau kesukaran yang mendesak, syarat ini dikecualikan dan solat seseorang tanpa menghadap kiblat tetap sah dan tidak boleh diulang. Dalam kes payah nak menghadap kiblat, kesukaran, mayanglah tak menghadap kiblat. Mayang adalah sah. Okey, habis. Soalan nombor 94. Bagaimanakah cara menghadap kiblat bagi orang yang solat berdiri, duduk, mengiring dan berbaring? Itu soalan. Orang yang berdiri, mayang duduk, mayang mengiring, mayang baring, macam mana cara nak menghadap kiblat? Ya. Jawapannya satu. Jika solat dalam keadaan berdiri atau duduk, maka cara menghadap kiblat ialah menghalakan dada ke arah kiblat. Yang dimaksudkan dada ialah keseluruhan bahagian hadapan badan. Ni, dada kita kan? Kita muka, hadapan badan ni. Kalau kita sembahyang berdiri, menghadap kiblat. Sama lah juga dengan sembahyang duduk. Dada kita menghadap kiblat. Ni mayang di darat ni, bukan dalam kenderaan ni. Kenderaan pun kalau boleh, betul lah, nak menghadap kiblat. Kalau kita sembahyang berdiri ataupun duduk. Okey. Jika solat dalam keadaan mengiring, maka cara menghadap kiblat ialah dengan menghalakkan muka dan dada ke arah kiblat. Kita mengiring lah. Rusuk kita ni, rusuk kanan kita ni, tak atas lantai. Dada kita menghadap kiblat. Dada kita menghadap kiblat, muka kita pun menghadap kiblat. Itu mengiring. 3. Jika solat dalam keadaan menelentang atau berbaring, maka cara menghadap kiblat ialah dengan meninggikan kepala dengan dilapikkan sesuatu seperti bantal atau seumpamanya, supaya mukanya dapat melihat ke arah kiblat. Di samping kedua-dua tapak kaki dipacakkan menghala ke arah kiblat. Tapak kaki kita ni duduk. Dia nampak kiblat. Kalau kita mayang berbaring lah. Baring ni orang panggil mayang tidur. Mayang tidur lah. Yang boleh menghadap kiblat, hak utama sekali ialah muka lah. Lain tak. Ni tapak kaki ni ekstra ya. Ada seorang tapak kaki dia tak ada. Kaki. Okay. Muka kita ni menghadap kiblat, kena lapik bantai kepala. Bukan lapik muka mampu ya. Kepala kita ni lapik bantai. Tak kepala kita atas bantai. Macam mana kita nak tahu kata kita dah menghadap kiblat? Apabila kita tak kepala atas bantai, pandangan kita nampak ke hadapan. Tetap. Pandangan kita nampak ke hadapan bermakna pada ketika itu kita sudah menghadap kiblat. Tapi kalau kita lapik kepala di bantai, pandangan kita masih nampak atas, bermakna bantai itu lembek. Bantai itu lembek, tak cukup tinggi. No, wajib kita cari bantai satu lagi, ekstra bantai, untuk memastikan penglihatan kita nampak di hadapan. Bila penglihatan kita nampak di hadapan, berarti pada ketika itu kita sudah menghadap kiblat. Itu contohnya. B. 95. Kita mudah mengetahui arah kiblat jika solat di dalam masjid, surau dan sebagainya. Tetapi di tempat-tempat tertentu kita sukar mengetahui arah kiblat. Keadaan seperti ini mudah berlaku bagi seseorang yang dalam perjalanan, itu orang musafir. Jika berlaku keadaan seperti ini, bagaimanakah caranya menentukan arah kiblat? Kita duduk ni siapalah, kita musafir. Macam mana cara nak tahu kiblat? Okay. Ada 4 cara untuk mengetahui kedudukan arah kiblat. Seseorang yang ingin solat wajib mengikut salah satu dari 4 cara ini, secara turutan atau tertib. 4 cara tu satu, dia kena ikut turutan, dia tak boleh lompat-lompat. 1, 2, 3. Dia tak boleh ambil 2. Nombor 1 tak ada, mau ambil nombor 2. Nombor 2 tak ada, mau ambil nombor 3. Itu maksud dah. Okay. Nombor 1, kita ni orang musafir, macam mana kita tahu kiblat? Dia jawab, sedia mengetahuinya tanpa perlu bertanya orang, seperti berada di dalam masjid atau seorang yang sudah lama menetap di suatu tempat dan sedia mengetahui arah kiblat.
Kita berjalan jauh, pergi singgah masjid, nak tanya kiblat apa masjid tu. Kita orang Kedah, kita pergi Pahang, singgah masjid ada kiblat tu. Pergi tanya orang tak bodoh. Ni Pak Haji nak tanya sikit. Tanya apa? Mana orang ada kiblat? Pak Haji tanya, awak ada kat mana? Dalam masjid. Awak dari mana? Sungai Petani. Kenapa awak bodoh? Lebih orang tu. Takkan hang tak tahu hang duduk dalam masjid dia tunjuk arah kiblat, betul tak? Okey. Melenggang masjid tu kali-kali. Hari ni kiblat datang ni. Tu total ya. Mana ada kali tu? Ataupun dia tu asal orang Sungai Petani, dipiduk di Teluk Intan. Lama lah. Takkan tak tahu kiblat ni. Dia mula-mula tak apa, tak tahu. Dah duduk lama maka dia tahulah kiblat mana. Okey ya. Begitu juga bagi seorang buta, dia dianggap mengetahui arah kiblat jika dia berada di dalam masjid, sekiranya mungkin baginya memegang dinding masjid atau mihrab imam yang boleh menunjukkan arah kiblat. Orang buta pun sama. Orang buta pun sama. Dia main. Ni cerita dia masuk dalam masjid seorang-seorang dia. Kalau orang celek dia dah lepas tunjuk dia main seorang-seorang dia. Macam mana nak tahu kiblat? Dia masuk dalam masjid, dia pergi cari mihrab. Mihrab tu kan dia tempat tu imam. Oh ni mihrab tu. Ataupun dia cari mimbar. Dia cari mimbar. Mimbar kan tengah naik ke tu. Tapi mimbar lah dia celawuh habis. Masjid banyak ubah konsep asal tu banyak lah ubah. Dia tak ikut. Kalau tanya saya bukan suka mimbar hak lagu masjid, lagu-lagu lah. Tanya saya lah, tapi yang maat sah patut lah. Masjid Taman Keladi dia tak ikut sunnah. Masjid nak ya. Masjid Muzaffar dia ikut sunnah. Mimbar ni kalau ada tangga kita naik. Kalau kiblat tangga kita naik, mata kita naik tu makmum duk tengok belakang kita. Tu kita pusing, dia nampak dah. Tu mimbar ikut sunnah. Tapi kalau mimbar macam masjid Taman Keladi, masjid sebenarnya saya tak tahu. Dia tak ikut sunnah, memang jemaah sah lah. Dia punca dia tu bukan kita yang merancang masjid, kita terima hak orang buat. Terima. Arkitek, engineer dia buat ke tu. Dia buat ke tu. Di negara tak ikut sunnah. Dia tahu Assalamualaikum nampak. Dia tak ikut sunnah. Masjid Putra ikut. Dia kalau ada konsep tangga tu, kita tak mau apa tu imam jengwe. Itu jengwe. Itu imam. Sudah. Lama juga. Kotip jengwe. Terang jengwe. Apa dia? Tadi saya tanya lohok tak tahu lah. Terang jengwe. Apa dia? Jengwe ni ada tiba-tiba ada orang jengwe. Tak tahu dia ada tu orang jengwe. Habis. Tak apa. Jadi dia cari orang buta ni, dia cari nak tahu kiblat, dia cari mihrab imam kan? Atau dia cari mimbar. Ni saya tak tulis tu tulis ya. Cari mimbar. Dia mau apa mimbar? Tengok. Kiblat tu. Dia tengok kedudukan mimbar tu dia boleh tahu. Tapi ada setengah-setengah masjid saya cukup marah. Titik imam dia tengok kosong. Mimbar orang buat asal tu nak depa pikirlih pungkuk dia. Pasal nak jemaah sah katanya. Kan mimbar tangga depa pikirlih. Pikirlih betul nampak tu naik kono. Punya tak cerdik. Tu imam tu apa je tanggulah tu apa. Saya tengok banyak masjid kan. Tengok. Ada masjid Telui tu. Saya tengok. Lepas kali jubuk mimbar. Naik tu. Saya pergi sembahyang saya tengok tu imam. Betul kan? Lepas tu tak apa. Lepas dengar saja lepas tak buat. Saya pergi tu pasal Pak menekan saya duduk ada di situ.
Pergi ziarah rumah dia, senang tu sembahyang tu. Tu saya pergi sekali lagi, dia tak kali juga. Saya tegur pula. Lepas tu mereka sembang sama mereka, dia bapak dengan sebelum dia main kali ketiga, habis kita kelih sekejap. Pak kelih. Orang tengok benda yang baik, kita mau dengar. Tu masalah. Nak bagi dapat pahala. Dia kira nilai estetika sekarang macam apa? Dia untuk dapat pahala. Baik. Itu tentang orang muta lah. Baik. Nombor dua, nak tahu arah kiblat ni, bertanya orang yang mengetahui kedudukan arah kiblat. Cara seperti ini digunakan oleh orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Seperti seorang musafir yang bertanya seorang yang bermukim. Okey, kita musafir, kita tak jumpa masjid. Jumpa masjid dah tanya lah. Katalah musafir nak bayang tengah padang lah. Yang bayang mu adalah sejadah nak kan bayang tepi tu. Panggil mana? Ni abang, bro, panggil bro lah. Bro, ada apa bro? Kita pun bro lah. Bro, ni saya nak sembahyang ni, mana kiblat? Arah mana kiblat mana? Tak tahu. Dia tak tahu. Pasal apa tu? Saya tak sembahyang. Tanya orang bro. Lepas itu main orang lagi. Tanya driver taksi pula. Pakcik orang sini lah. Ini kiblat pula. Tak pasti pula. Pakcik sembahyang lah. Duk kira nak mula sembahyang ni. Tak sembahyang lagi. Payah cerita. Kita tengok. Apalah. Sampai tak sembahyang tentu. Inu sobat lalu. Ni apa duk bertengkar apa ni? Inu sobat saya. Dah saya mau tanya dia ada kiblat. Dia tak tahu. Inu dah kiblat ni sebelah situ. Malulah kat Inu tu. Mana dia tahu? Kita walaupun kita tak Islam, tapi kita selalu tengok mereka sembahyang sebelah situ. Lu ni malu siapa orang Islam, dia marah daripada situ. Jadi kita tengok orang yang tahu. Kalau kita duduk tempat lah, tidak, kita tengok orang tahu. Macam kita pergi rumah orang tu, nah, kita pergi rumah orang lagi nak tumpang sembahyang tak? Kiblat ke mana tu? Kiblat kat ni. Kiblat kat ni. Baik, kita sembahyang ni, saya sembahyang lah. Kita sembahyang, dia tunjuk kiblat. Pasal kita tanya orang. Okey. Menggunakan alat moden untuk menentukan arah kiblat seperti kompas, dihukum si bertanya orang yang mengetahui arah kiblat. Hukum dah sama. Tak mahulah kita pegang telefon set kompas Itu hukum dah sama dengan tanya orang lah. Untuk mengetahui arah kiblat. Begitu juga tempat naik dan jatuhnya matahari dan bulan yang menjadi panduan penduduk suatu tempat untuk mengetahui kedudukan arah kiblat. Juga dihukum sama dengan bertanya orang yang mengetahui arah kiblat. Tempat kita ni pergerakan matahari dan bulan. Matahari naik berlalu, jatuh berlalu. Sebab tu orang panggil matahari jatuh. Orang tertok lah. Dia panggil matahari jatuh, matahari naik. Pengancaman kita matahari jatuh tu, kiblat juga tu. Tapi bukanlah arah tepat lah. Tepat tu dia ada pakai kompas lah. Tapi dia turun tu. Tu cara pengancaman arah kiblat. Okey. Kalau kita main nak sembahyang sah, tak nampaklah matahari condong tu. Kita nampak matahari condong. Kita boleh set lah kiblat ke tu. Macam mana kalau kita nak sembahyang lohok? Kita nak sembahyang lohok, macam mana cara nak tahu? Sebab matahari dia, cahaya dia tak kuning merah lagi. Dia duduk meralik je. Macam mana cara kita nak tahu arah kiblat? Pengancaman dia, Zuhur ni gelinciran matahari. Kalau matahari duduk tengah-tengah lagi tu, dia nampak turun setengah. Gelinciran dia. Bila turun setengah, pandangan mata kasar kita tak nampak. Dia turun, dia nak menghalau ke mana. Macam ni kan? Dia fikir tu. Jadi kiblat pergi ke situ. Tu dia panggil pergerakan matahari. Bulan pula nak kau. Bulan
ketika kita nak sembahyang malam. Ketika kita nak sembahyang malam, Aisyah apa tak tahu. Kita tengok bulan. Matahari dengan bulan dia naik dari arah yang sama. Matahari turun, bulan naik. Bulan turun, matahari naik. Dia gila, tak pernah naik, berebut naik sekali. Matahari turun, bulan naik. Matahari turun, bulan naik. Bulan naik, matahari turun. Itulah. Matahari turun, bulan naik. Betul ya lah. Okay. Kalau kita nak memperdomangkan bulan, pasti kita sembahyang malam. Ni bukanlah masjid ni, kita dalam perjalanan. Tahu mana kiblat ni? Tengok cahaya bulan. Tengok cahaya bulan. Bulan tu. Kita boleh siap. Oh, dia akan pergi tu. Maka kiblat kau tu. Tu baik. Habis. Nombor 3. Berijtihad. Ni nak tahu kiblat ni. Berijtihad iaitu mengagak atau meneka kedudukan arah kiblat. Cara ini hanya boleh digunakan sekiranya gagal mendapatkan dua cara terdahulu. Okey. Berijtihad ni maksud dia agak. Bila kita nak berijtihad? Bila cara pertama tak ada. Cara pertama kita tak duduk dalam masjid. Tempat kita duduk tu masjid tak ada, surau tak ada. Cara yang kedua nak tanya orang kompas paham tak ada. Lagi matahari tak ada. Selepas matahari tak ada, hujan turun. Waktu siang hujan matahari tak ada. Jadi kita berijtihad. Kita pun kadang kita sembahyang dalam hutan kan contohnya, siang. Kita agak pasang kiblat kot ni. Istihad kita pun agak kiblat tu. Mayang dengan agakkan kita. Agak-agak lah. Okey. Yang keempat, taklid mujtahid. Cara ini digunakan oleh seseorang yang tidak tahu arah kiblat. Tidak ada orang untuk bertanya, tidak ada alat untuk mengetahui arah kiblat dan tidak tahu berijtihad. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu mengikut saja kedudukan arah kiblat yang telah diijtihad seorang mujtahid. Contoh ni taklid mujtahid macam ni. Orang tu dia duduk satu tempat, bukan masjid, bukan surau, tak ada bangunan, dia nak tahu apa nama kiblat. Kemudian yang kedua, dia nak tanya orang, tak ada. Dia nak tanya orang, tak ada. Dia orang tak ada. Kemudian kompas pun tak ada, matahari tak, paham tak. Dan yang ketiga, dia nak ijtihad tak erti. Dia ijtihad tak erti. Lepas tu dia taklid mujtahid lah. Nampak? Dia sembahyang, nak sembahyang tengah padang tu, dia tanya kawan tu, hang bayar? Bayar. Kiblat kau mana? Kiblat kau tu. Hang tahu mana? Cerita. Hang tahu mana? Hang ada orang tanya orang? Tak. Hang tengok matahari bulan? Tak. Ada kompas? Tak. Hang tahu mana? Aku ijtihad. Kata kata aku ijtihad. Aku nak ijtihad tak erti ya. Aku ijtihad tak erti. Ada? Aku ikut hang. Ikut hang tu mana? Taklid mujtahid. Taklid mujtahid. Boleh tak sembahyang tu? Okey, 96. Seseorang yang telah berijtihad kedudukan arah kiblat lalu terus melakukan solat, adakah batal solatnya jika selepas itu mendapati ijtihadnya salah? Dia ijtihad dah, faham yang Allah tak betul. Kiblat aku agak tak betul. Batal tak sembahyang lah? Okey, jawab dia. Jika dia yakin ijtihadnya salah ketika masih sedang solat atau selepas menyempurnakan solat, maka solatnya tidak sah. Dia wajib mengulang solat jika waktu solat masih ada dan mengqadakannya selepas waktu solat berakhir dengan menghadapkan badan ke arah kiblat yang betul. Dia ijtihad ni, tengah ijtihad, tengah bayang. Tak betul kiblat ni. Dia kena berhenti sembahyang. Ijtihad lain. Ataupun lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa tak betul ijtihad ni. Nampak pelik kan? Kono kot ijtihad baru. Okey.
Itu kalau dia yakin. Yang kedua, jika dia hanya zon ni 50-50, yakin tu 100% ya, ataupun atas dari 50-50 lah. Jika dia hanya zon sahaja bahawa ijtihadnya salah, maka tidak batal solatnya dan tidak wajib mengulanginya. Zon macam ni, kalau yakin tak betul ni kiblat ni, itu yakin. Kalau zon, ijtihad ni betul ke tak ni, betul ke tak ni, betul ke tak, itu zon, betul ke tak ni, betul ke tak, maka tak payah berhenti sembahyang. Kalau dah sembahyang lah, tak payah ulang sembahyang, sebab dia hanya zon saja. Betul ke tak, betul ke tak. Okey. 3, jika dia yakin ijtihadnya betul dan terus menyempurnakan solat, kemudian seseorang yang mengetahui arah kiblat telah melihatnya solat dan memberitahunya bahawa dia tidak menghadap arah kiblat, maka solatnya batal. Dia wajib mengulangi solatnya. Okey tak? Ijtihad dia yakin betul. Dia yakin betul. Dia tengah sembahyang, orang babak pakcik, kiblat kan kau tu, kiblat kau ni. Dia kena berhenti sembahyang. Atau apa sembahyang, pakcik, kiblat kan kau tu, kau ni. Dia kena sembahyang lain. Walaupun ijtihad tadi dia yakin. Habis. 97. Jika dia berijtihad lagi untuk solat yang berikutnya dan berubah ijtihadnya bahawa arah kiblat bukan seperti ijtihad yang sebelumnya, adakah dia wajib muqadha solat yang terdahulu? Jawab dia, solat yang berikutnya dia hendaklah menghadap ke arah kiblat berdasarkan ijtihadnya yang terbaharu. Dia tidak wajib mengqadhakan solatnya yang terdahulu walaupun arah kiblat yang ijtihadnya tidak sama dengan ijtihad yang terbaru. Hal ini disamakan seperti hakim yang telah menjatuhkan hukum berdasarkan ijtihad, kemudian ijtihadnya berubah lagi untuk hukum yang berikutnya, maka hukuman yang terdahulu berdasarkan ijtihad yang pertama adalah sah dan tidak batal. Ini kalau kita sembahyang zuhur ijtihad kot tu, yakin bukan zuhur, sembahyang sah. Sekali nak sembahyang azhar, ijtihad lain pula, ijtihad sembahyang kot tu, yakin, maka dua-dua sembahyang tu sah. Zuhur pun sah, azhar pun sah. Ijtihad yang baru untuk azhar tu di atas ijtihad yang baru dan keyakinan yang baru, tak perlu dia mengqadhakan solat zuhur dengan kiblat yang ijtihad yang pertama. Itu maksudnya. Okey, 98. Apakah syarat-syarat wajib menghadap kiblat? Apakah syarat-syarat wajib menghadap kiblat? Ada 2 syarat, iaitu berkemampuan, yang kedua keadaan aman. Okey. Orang sakit yang tidak boleh bergerak sendiri tidak wajib menghadap kiblat jika tidak ada orang yang boleh membantunya untuk menghadap ke arah kiblat. Macam orang sakit, dia memang duduk dalam rumah, tak ada orang nak boleh tolong dia menghadap kiblat, maka dia dikecualikan daripada menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal dia tak mampu, tak ada orang nak tolong. Kalih dah tu, cenderung dia kata ya, tunggu anak balik, tak balik lagi. Contoh macam ni ya. Ya, doktor kata cucu dia kecil, tuk besar. Ayah kata, tengok tuk ni, ayah nak pergi kerja. Cucu kecil lah, cucu dia jam 4. Cucu lah kan angkat tuk besar, tak boleh pergi. Terus ambil bayang dia, tuk dia kata tu. Dan tunggu anak dia balik, apa nama azhar, pergi kerja, lohok dekat atas sembahyang, bayang. Maka pada ketika itu dia sembahyang tidak menghadap kiblat. Pasal apa? Sakit, tak mampu untuk angkat diri dan nak menghadap kiblat, terlentang. Cucu nak buat tak boleh. Tapi balik azhar lagi, dia wajib menghadap kiblat. Pasal apa? Anak dia balik lah, boleh bantu dia untuk membetulkan kedudukan badan dia menghadap kiblat. Hak dia sembahyang lohok tadi nak kena ulang lah, nak kena qadha lah. Tak. Pasal pada ketika itu dia tak mampu. Habis. Begitu juga bagi seseorang yang takutkan musuh di hadapannya, tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Itu keadaan aman tu. Musuh di depan, menghadap musuh, saya mampu Betul? Jadi pada ketika itu kelonggaran untuk tidak menghadap kiblat diberikan pada orang yang berada dalam keadaan yang tidak aman. Habis. 99. Bagaimanakah cara menghadap kiblat bagi seseorang yang solat di dalam kenderaan? Jawabnya, solat dalam kenderaan banyak kesukarannya.
Antaranya kesukaran menghadap ke arah kiblat. Seseorang yang solat di dalam kenderaan yang sedang bergerak hendaklah menghadap ke arah kiblat jika dia mampu berbuat demikian. Jika tidak mampu kerana kesukaran, maka gugurlah syarat wajib menghadap kiblat. Dia boleh menunaikan solat mengikut keadaan arah kenderaan bergerak dan sah solatnya setelah tidak wajib diulang lagi. Itu cerita sembahyang dalam kenderaan. Sembahyang dalam kenderaan ni kalau peringkat mula boleh lah, mula berjalan boleh menghadap kiblat. Kalau dia dah mula bergerak, susah lah nak menghadap kiblat. Maka pada ketika itu kelonggaran diberikan. Kelonggaran diberikan. Tak perlu menghadap kiblat sebab keuzuran. Okey, habis dekat tu. Menutup aurat, next month. Okey. Ada soalan tak nak tanya sebelum kita mula? Ada soalan tak? Ya. Solat dalam kenderaan. Ya. Dan istilah satu lagi solat apa menghormati waktu. Ya. Adakah sama benda tu? Okey. Itu lah. Pakaiannya lagi. Baik. Biasa tadi kalau sambung dia. Kefiat dah. Pakaiannya sambung dia lagi. Apa solat dalam kenderaan selalunya kita buat bila waktu masuk dah. Ya. Lepas tu sampai ke tempat yang kita tuju masih ada waktu lagi. Kita kena buat. Ataupun kalau waktu dia kita perjalanan jauh tak sempat, jadi dia kira ada orang serta, dia kira benda tu tak sah lah, tak payah buat lagi lah. Baik. Terima kasih. Yang pertama kefiat. Solat dalam kenderaan kefiat lah. Nak kait dengan hormat waktu, bermakna orang yang sembahyang hormat waktu tu dia tak ada air sembahyang dan dia tak ada debu untuk bertayamum. Saya cerita tu ni faqidut tahurain, orang yang ketiadaan dua alat untuk bersuci, itu air untuk berwudu, debu untuk bertayamum. Okey, bila dia sembahyang kerana menghormati waktu, confirm dah bila dia sampai ke destinasi dia kena ulang ataupun yang kena qada jika waktu telah berakhir. Isu dia kaifiat nak sembahyang dulu ke mana. Maka tidak ada bezanya sembahyang menghormati waktu dengan sembahyang dalam keadaan biasa. Sama ada sembahyang tu dilakukan dengan sempurna atau secara penguzuran. Macam orang sembahyang menghormati waktu hak sempurna ni, dia kena buh dalam jil. Dia tak duduk dalam kenderaan lah, bulan jil. Nu di siam tu. Ayam tak ada. Siam tak pergi ambil-ambil. Dia derah tu. Debu tak ada. Duduk dalam jil tu sembahyang lah menghormati waktu. Di situ pula ada lagi yang putus tak. Kiblat tak tahu ke mana. Ternyata siam kena kerti. Istihad. Istihad. Jadi tu oleh kerana sembahyang menghormati waktu dia wajib qada lah. Wajib qada. Dan kalau sampai waktu dah ada, ulang. Kaifiat kalau dalam kenderaan sama. Menghormati waktu ke, tak menghormati waktu ke, tengok kenderaan tu. Kalau boleh sembahyang dengan sempurna. Kalau sembahyang secara keuzuran. Okey. Yang berikutnya, orang dalam kenderaan tu, kalau waktu dia yang panjang, dia tak perlu sembahyang dalam kenderaan lagi. Tengok dia tu macam mana perjalanan dia. Kalau perjalanan yang orang panggil apa, musafir tu ialah yang boleh mengkosotkan sembahyang kan, maka dia tak perlu bersusah payah untuk solat dalam kenderaan. Dia tunggu sampai destinasi. Kalau kenderaan tu dia kesak kalau lintas, sampai pegang serai lah, dia jangka akan habis lorok tu, dia niat nak melakukan jamak takhir, nanti dah. Kalau dia tak niat tak boleh. Aku sembahyang jamak takhir, tarik lohok masuk dalam asar. Nanti bila dia sampai ke mana-mana dalam tu asar, dia berhenti, dia jamak. Tu maksud dah. Yang saya cerita kenderaan tadi ni, hak yang tak melibatkan jarak yang jarak yang boleh jamak tu, hak dekat-dekat ni, tapi waktu nak habis pasal jam sungguh-sungguh. Macam orang panggil contoh ni, dia kata waktu zuhur tu panjang, tapi dia tak sembahyang lagi. Dia masuk zuhur sini patutnya sembahyang, tapi dia tak sembahyang sebab panjang. Dia cadang nak sembahyang, dia start. Dia naik Lilbur Raya di Taman Jati, naik jadi accident ke malam tu. Masa dia naik ambil tol tu,
Pukul 3. Dan yang tak tapi jadi dulu tu. Maka waktu zuhur akan habis. Maka pada ketika itu dia nak kenal sembahyang nak kenal tak? Nak kenal tak? Ha? Tak, kalau sembahyang start confirm habis. Nak kenal sembahyang nak kenal. Jawab dia kena dan tak kena. Ada kena jawab tu. Kena dan tak kena. Kalau dia driver tak kena. Saya dah abang tadi. Kalau driver dia tak kena. Dia sampai sana dia qada. Tapi kalau dia penumpang wajib sembahyang kenaan sebab dijangka masa akan habis. Kalau yang sembahyang tak ada. Soalan tak? Sembahyang hormat waktu. Ada kena buat tu. Okey, ada lagi soalan? Biar. Mau tanya lah. Oh, jangan naik kenderaan tu. Kalau tak ada kita jumpa lagi ya. Pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halin nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.